kali ini kita akan belajar bahasa Melayu muka surat 18 di buku teks jilid yang pertama dan juga buku aktiviti pada halaman 21 dan 22. Diminta anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang cikgu sebut ini. Jadi sambil-sambil kita menikmati suasana di Taman Herba ini, jom kita belajar sama-sama. Sudah bersedia? Okey. Jom. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata kerja pasif berdasarkan gambar. Okey, sama-sama kita lihat halaman 18. Tajuk hari ini adalah lawatan ke Taman Herba. Sebab itu awal-awal tadi cikgu ajak anak-anak semua mengikut cikgu ke Taman Herba dan sekarang kita berada di Taman Herba. Okey, kita baca sama-sama petikan yang diberikan dahulu. Encik Abdul Aziz telah membawa keluarganya menikmati alam semula jadi di Taman Herba. Kita lihat gambar yang pertama. Di taman ini terdapat banyak pokok herba. Penerangan tentang pokok herba ini diberikan oleh pegawai pertanian. Berubah ke gambar yang kedua. Nasri melihat beberapa helai daun herba yang telah gugur. Daun itu dikutip oleh Nasri. Seterusnya. Gambar yang ketiga, frasa yang diberikan adalah gambar kenangan dan diambil. Dan gambar yang keempat, maklumat dan dicatat. Jadi sebelum kita membina ayat dan melengkapkan cerita ini, kita kena faham dahulu apa yang dikatakan kata kerja pasif. Boleh ya? Okey, kita tinggalkan dahulu buku teks ini. Kembali ke kelas. Ayat pasif adalah bertentangan dengan ayat aktif. Kalau ayat aktif kita tahu bahawa bangun, membuat. Maknanya watak yang disebut itu dia bangun, dia buat kerja. Contoh, cikgu membaca buku. Sebut nama saya yang buat kerja. Sebut nama cikgu, cikgu yang buat kerja. Apa kerja cikgu? Membaca buku. Itu ayat aktif. Tetapi ayat pasif berbeza. Apabila sebut sesuatu benda itu ataupun orang ataupun apa sahaja yang dijadikan subjek dan dia pula yang dikerjakan, dibuat oleh orang lain. Contoh kebalikan daripada ayat cikgu tadi. Tadi cikgu membaca buku. Sekarang kita tukar pula. Kita sebut buku dulu. Buku dibaca oleh cikgu. Kita sebut buku sebagai subjek dan buku itu yang dikerjakan. Oleh siapa? Oleh cikgu. Ya? Jelas. Okey, kita lihat pula contoh-contoh yang lain. Sedikit saja aku nak terangkan supaya kamu lebih faham. Ayat aktifnya, emak memasak nasi. Ayat pasif, jangan sebut emak dulu. Kita sebut dulu nasi pula. Kita tukar sebagai subjek. Nasi dimasak oleh emak. Jadi, kesimpulannya, ayat pasif adalah berbeza daripada ayat aktif namun maknanya sama. Apabila menulis ayat pasif, biasanya kita menggunakan imbuhan di dan kita tambahkan sedikit perkataan oleh selepas kata kerja. Okey. Kalau dah jelas, kita kembali ke buku teks yang kita baca tadi. Kita lihat contoh ayat yang pertama pada gambar yang pertama. Penerangan tentang pokok herba itu diberikan oleh pegawai pertanian. Kan tadi cikgu sebut, kata ayat pasif biasanya menggunakan di dan juga oleh di belakang kata kerja. Kata kerjanya adalah diberikan. Diberikan oleh.
Nampak di situ. Baik, kita lihat contoh yang kedua dalam buku. Gambar yang kedua. Daun itu dikutip oleh Nasri. Daun itu dikutip. Perkataan oleh siapa? Nasri. Kata kerja pasif. Di dan oleh. Sekarang kita lihat gambar ketiga yang kita nak buat ayat ni. Gambar kenangan. Itu kita jadikan dia subjek. Gambar kenangan. Apa perkataan yang diberikan? Diambil. Dah ada perkataan di. Ambil dah letak. Selepas diambil, kita nak letak perkataan apa? Ya, cikgu dah sebut tadi. Siapa? Ayah tadi. Ayah siapa? Lengkapkan ayat itu. Baik. Gambar seterusnya. Untuk gambar yang keempat, diberikan frasa, maklumat dan dicatat. Kita boleh mulakan ayat dengan banyak maklumat dicatat. Perkataan apa yang cikgu sebutkan tadi yang kita perlu letakkan di belakang kata kerja? Nama watak semalam kita belajar. Budak perempuan tu nama apa? Ya, Nabila. Ingat lagi, ya? Nabila. Banyak maklumat dicatat di dalam buku. Buku apa? Ya, buku apa? Yang sesuai. Selesai untuk penerangan di dalam buku teks.